A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 51. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 46 ke? Ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw ya'khuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Kita rangkumkan dua ayat. Pengajaran untuk dua ayat 46 dan 47. Aw ya'khuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Ataupun Allah menimpakan kepada mereka azab ketika mereka sedang bermusafir, maka mereka tidak mampu mengelakkan azab tersebut. Ayat 47, aw ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Ataupun Allah menimpakan mereka azab sedikit demi sedikit, maka sesungguhnya Tuhan kamu Assalamualaikum pasti maha penyayang lagi maha pengasih. Pengajaran dua ayat ni. Pertama, antara bentuk azab yang lebih menyeksakan ialah azab yang menimpa ketika seseorang sedang dalam perjalanan atau bermusafir. Kerana tujuannya untuk berseronok, tetapi yang dapatnya adalah azab. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengelak daripada azab Allah atau menolaknya. Yang ketiga, azab Allah juga boleh datang dalam keadaan beransur-ansur. Atau nikmat Allah ditarik sedikit demi sedikit. Yang keempat,
Rahmat dan sayangnya Allah kepada hamba ialah sentiasa memberi peringatan tentang azab yang pedih yang akan menimpa sesiapa sahaja yang kufur dan syirik kepada Allah. Ayat 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillah wa hum dakhirun. Maksudnya, tidakkah mereka memerhati kepada apa yang Allah ciptakan daripada sesuatu yang bayang-bayangnya bergerak dari kanan ke kiri dalam keadaan tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan mereka sentiasa merendah diri. Pengajarannya, pertama, manusia yang cerdik adalah manusia yang sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah sehingga dia betul-betul kenal dan merasai kebesaran Allah dalam hatinya. Yang kedua, punca manusia sesat dan menyimpang dari kebenaran ialah malas berfikir bahkan lebih senang mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh orang ramai. Ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Maksudnya, dan hanya kepada Allah sujud apa sahaja yang di langit dan apa sahaja yang di bumi daripada makhluk yang melata dan para malaikat, sedangkan mereka tidak pernah sombong kepada Allah. Pengajaran pertama, semua makhluk Allah sama ada yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, sama ada berakal atau tidak berakal, di langit dan di bumi, sentiasa sujud dan patuh kepada Allah. Kecuali mereka yang sombong. Yang kedua, kerana sombonglah Iblis dilaknat oleh Allah
dan menjadi kafir serta kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, sesiapa yang merasai dirinya lebih baik daripada orang lain, sama ada dari segi ciptaan Allah atau keturunan atau harta atau ilmu, maka dia menyerupai iblis dan tidak akan memasuki syurga. Ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa takut kepada pencipta mereka daripada atas mereka, dan mereka sentiasa melakukan apa sahaja yang diperintah. Pengajarannya pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang dicipta daripada nur dan sentiasa taat kepada perintah Allah. Serta tidak pernah derhaka. Yang kedua, manusia akan berada di kedudukan malaikat ataupun lebih tinggi sekiranya mereka sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggal segala larangannya. Yang ketiga, penyebab utama manusia taat dan patuh pada perintah Allah ialah takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan azabnya. Okey, kita sambung ayat. Okey, ayat malam ni ayat 51 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas setelah Allah bagi ancaman, amaran kepada mereka yang terus degil dan kufur kepada Allah dengan berbagai-bagai ancaman dalam berbagai bentuk. Maka dan juga Allah beritahu dalam ayat lepas, semua makhluk Allah, sama ada yang bernyawa ataupun tidak, yang berakal ataupun tidak, sentiasa tunduk dan sujud kepada Allah sebagai tanda bahawa
Mana-mana manusia yang masih kufur kepada Allah, maka mereka itu lebih teruk daripada makhluk Allah yang tidak bernyawa dan tidak berakal. Jadi ayat malam ni Allah nak bagi tahu, setelah sepatutnya bila kamu kenal Allah dan kamu tahu hampir semua makhluk Allah tunduk dan patuh pada Allah, maka sepatutnya kamu tidak mensyirikkan Allah. Jadi ayat malam ni Allah menyeru kepada manusia agar jangan mensyirikkannya. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala, dan telah berkata Allah, la tattakhizu, janganlah kamu tattakhizu apa dia? Mengambil ataupun menjadikan ilahaini. Kalau satu ilahun, la ilaha, satu. Kalau dua apa dia? Contoh kitabun, satu kitab. Kalau dua kitab, tambah apa? Tambah alif nun kan? Jadi kitabani, dua kitab. Tapi kadang-kadang dua kitab bukan alif nun, ya nun. Iaitu kitabaini. Jadi kadang-kadang dua tu alif nun menunjukkan dua, kadang-kadang ya nun. Macam mana kita nak tahu apa beza bila dia alif nun, bila dia ya nun? Yang belajar bahasa Arab. Bila dia kitabani dan bila dia kitabaini. Apa dia? Jamak tak? Dua-dua musanna. Dua-dua musanna. Dua-dua menunjukkan dua. Kalau ketika dia marfu' kitabani. Contohlah dia duduk tempat mubtada di awal jumlah. Kitabani. Tetapi kalau dia mansub, iaitu ketika dia maf'ulun bih, contohlah ra'aitu kitabaini, objek. Saya melihat dua kitab, ra'aitu kitabaini. Tapi kalau kitab di awal, kitabani. Kan? Jadi sekarang kalau dua sepatutnya ilahani, alif nun kan? Tapi dalam ayat ni ya nun. Makna sama. Tapi dia ya nun sebab apa? Maf'ulun bih. Jangan kamu mengambil dua Tuhan. Maf'ulun bih ni objek yang kena buat, yang kena ambil. Dia ya nun. Okey. Bolehkah? Yang belajar bahasa Arab lah. Jangan kamu mengambil dua Tuhan. Jadi ilahai ini makna dua Tuhan. Ilahai ini dah menunjukkan dua Tuhan. Tapi Allah sebut lagi angka, iaitu isnaini. Dua Tuhan. Dua. Kenapa perlu pada angka dua? Sedangkan ilahai ini dah menunjukkan dua. Kalau saya kata kitabani, berapa kitab? Dua. Kitabaini, dua. Yang menunjukkan dua apa dia? Alif nun ataupun ya nun. Jadi ilahai ini dah menunjukkan dua. Jadi apa perlu perkataan isnaini? Jangan ambil dua Tuhan, dua. Apa dia? Betul. Penegasan. Apa yang Allah nak tegaskan? Iaitu wajib kamu mentauhidkan Allah sahaja.
Jangan ambil dua. Jangan ambil dua. Kenapa Allah larang jangan ambil dua? Adakah boleh ambil tiga? Boleh tak ambil tiga? Dia kata Tuhan larang jangan ambil dua je. Tiga okey. Kalau dua pun tak boleh, tiga lagi tak boleh. Jadi sebenarnya Allah bukan nak larang jangan ambil dua. Sebenarnya Allah nak larang apa? Jangan mensyirikkan Allah. Sama ada dua ataupun lebih. Kalau Allah kata jangan ambil tiga, maknanya dia faham apa? Dua boleh lah. Tapi kalau jangan ambil dua, dua dan ke atas, tak boleh. Boleh faham? Ada orang salah faham. Dan orang ada ustaz lah, dia ceramah di surau. Dia bukan ustaz juga, tapi dia hafiz Quran. Lepas tu dia mengajar di masjid. Dia hurai ayat ni, orang potong video dia. Apa dia kata? Jangan ambil dua Tuhan. Jadi ayat ni menunjukkan Tuhan tu asalnya dua. Dia faham macam tu. Habis kena bantai. Rusaklah akidah kan? Dia kata Tuhan asalnya dua. Apa dalil ni? Tuhan kata jangan ambil dua. Ambil satu je. Tak, bukan itu maksud dia. Jangan mensyirikkan Allah. Bermula daripada dua. Apa kaitan dengan ayat yang lepas? Jangan mensyirikkan Allah. Apa kaitan dengan ayat lepas? Kalau ayat 50 Allah cerita pasal apa? 49 cerita pasal semua makhluk Allah tunduk dan patuh, termasuklah bayang-bayang. Maknanya selain daripada itu semua adalah makhluk. Jadi kenapa kamu nak mensyirikkan Allah? Kalau biasa manusia mensyirikkan Allah, dia sembah apa? Berhala ataupun orang ataupun pokok kan. Jadi Allah kata sekecil-kecil bayang pun tunduk dan sujud kepada Allah. Mana selain daripada Allah tidak ada yang berkuasa. Semua tunduk. Jadi kenapa kamu masih nak mensyirikkan Allah? Nak sekutukan Allah dengan yang langsung tidak ada kuasa. Kenapa? Okey, lepas tu Allah kata apa? Penegasan. Innama sesungguhnya hanyalah dia iaitu Allah, ilahun, Tuhan yang wahid. Tuhan yang disembah adalah wahid, satu. Jadi jangan mensyirikkan Allah, jangan duakan Allah, jangan tigakan Allah. Kenapa? Sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah hanyalah wahid. Kalau ada dua Tuhan, apa jadi? Kalau ada dua Tuhan, kan ada yang Trinity kan, bukan setakat dua, dia kata tiga. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 91. 92 91. Al-Mu'minun 91. Okey. Mattakhazallah, Allah tidak mengambil min walad, dari anak. Allah tak pernah mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak pernah pun bersama Allah itu daripada mana-mana Tuhan yang lain. Tidak ada. Allah tak ambil anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersama Allah.
Kemudian Allah buat andaian kalau ada dua Tuhan ataupun ada Tuhan lain bersama Allah. Izan, kalau ada Tuhan lain bersama Allah, izan la zahaba. Apa dah? Pastilah zahaba pergi ataupun melaksanakan kullu ilahin, setiap Tuhan akan buat bima khalaqa, dengan apa yang dia cipta. Kalau ada dua Tuhan ataupun tiga Tuhan dan masing-masing boleh mencipta, maka masing-masing akan buat apa yang dia cipta. Kemudian wala'ala, dan pastilah akan sebahagian Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan yang lain, kan? Tuhan A kata, aku nak terbit matahari pukul 5 pagi. Tuhan B kata, tak nak, aku nak pukul 7 pagi. Lepas tu aku nak jadikan gelap pukul 4 petang. Tuhan C pula, apa jadi? Aku nak turunkan hujan hari ini di Malaysia. Tuhan C kata, tak nak. Di Malaysia aku tak nak turun setahun. Apa jadi? Tak payahlah Tuhan dua, kan? Kalau dalam rumah dua suami, apa jadi? Ataupun masa bawa kereta tu dua pemandu, apa jadi? Kita tekan brek, dia pun tekan brek juga, kan? Biasa tak dua orang tekan brek? Biasa, kan? Cuma yang seorang tekan brek saja, tak ada brek pun. Sebab dia lebih terror daripada pemandu, kan? Kalau dalam satu kereta pun huru-hara kalau dua pemandu. Seorang kata kanan, isteri dia kata kiri, suami kata kanan, bergaduh. Langgar lampu isyarat. Jadi kalau benda kecil dah bahaya, porak-poranda, kalau benda besar lagi. Kemudian Allah kata, Subhanallah, Maha Suci Allah, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan. Kemudian apa kesan kalau kita mensyirikkan Allah? Sebab syirik ni ada dua. Satu, syirik akbar ataupun syirik jaliyun, syirik yang jelas. Yang kedua, syirik asghar ataupun syirik khafiyun. Jadi benda syirik ni, syirik yang besar ataupun yang jelas mungkin tak berlaku pada kita. Tapi syirik yang khafiyun mungkin tak berlaku. Mungkin. Apa berlaku kalau ada syirik dalam ibadat kita? Cuba buka surah Az-Zumar ayat 65. Okey, cuba terjemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad, dan lam, pasti, qad, sesungguhnya, uhiya, telah diwahyukan kepada ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyu kepada. Maksud apa ni? Mesej yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul adalah sama. Diwahyu pada engkau, sama juga diwahyu pada nabi-nabi dan rasul sebelum engkau. Apa dia? Lain asyrakta, pasti sekiranya engkau mensyirikkan Allah, maka la yahbatanna. Allah guna dua harfu taukid. Pertama lam, yang kedua nun. Penegasan. Pasti sesungguhnya akan sia-sia. Ihbat mana sia-sia. Tidak ada faedah langsung. Apa dah? Amaluka, amalan engkau. Amalan siapa ni? Allah cakap dengan Nabi ni. Ka tu Nabi. Hebat tak amalan Nabi? Nak banding dengan amalan kita? Ialah hidup Nabi 24 jam untuk agama Allah. Siang berdakwah, berjihad, malam bertahajud, kan, sampai bengkak kaki. Walaupun hebat sekalipun, tapi kalau syirik sikit je, semua sia-sia. Itu kalau amalan Nabi. Kalau amalan kita, yang tahajudnya mungkin sekali seminggu, kan? Lepas tu sedekahnya berkira. Lepas tu ada syirik pula. Apa jadi? Habis. Kemudian wala takunanna,
Dan pastilah kamu akan menjadi orang yang rugi walaupun engkau Rasulullah. Tapi mungkin tak Nabi syirik? Tak mungkin. Kalau tak mungkin, kenapa Allah buat contoh pada Nabi? Allah nak bagi tahu kalau amalan sahabat Nabi pun sia-sia kalau ada unsur syirik. Kalau amalan kau lagilah akan sia-sia. Kita cuba buka hadis. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diangkat ke Nabi, qala ta'ala, telah berkata Allah Ta'ala. Mana hadis apa ni? Hadis kursi. Cuba baca. Ana? Oh, dia baca ana je lepas tu. Ana aghna asyuraka. Aghna ni kita ada belajar semalam. Kalau pattern dia apa tadi semalam? Kalau pattern dia af'al, dia panggil apa ni? Ismu tafdil. Isim at-tafdil, mana yang menunjukkan paling. Pattern dia apa dia? Af'al, akbar, paling besar. Ahsan, paling baik. Apa dia? Ajmal, paling cantik. Semalam apa dia? Berkata apa? Asbar, paling sabar. Sekarang perkataan aghna. Kalau ghaniyun, kaya. Kalau aghna, paling kaya. Allah kata, aku paling kaya. Asyuraka, jamak. Kalau satu, syarikun, la syarika. Kalau syarik, satu sekutu. Kalau syuraka, sekutu-sekutu. Apa maksud dia? Aku adalah orang yang paling kaya, maksudnya paling tak memerlukan rakan kongsi. Tuhan-Tuhan lain perlukan rakan kongsi, betul? Ada tak berhala satu-satu? Ada? Tak ada. Macam kat Mekah berapa? Ramai rakan kongsi dia. Tapi aku Tuhan yang paling kaya, yang paling tak memerlukan syirik. Kemudian Nabi Allah beritahu, man amila, siapa yang beramal amalan, apa saja amalan, asyraka ma'i, dan dalam amalan tersebut dia mensyirikkan bersama aku. Mana dia beribadat kerana Allah, tapi dalam kerana Allah ada kerana yang lain. Bila syirik ni makna dua-dua sekali. Kerana Allah punya, kerana yang lain punya. Salat kerana Allah, tapi bila tu? Bila dia bapa mertua, kan? Solat dari pergi masjid, bila tu? Bila bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan, dia tak pergi. Ada tak unsur syirik? Kalau betul kerana Allah, istiqamah. Jadi sesiapa yang melakukan apa saja amalan, tapi dalam amalan itu dia mensyirikkan bersama aku, dalam amalan itu ghairi, selain daripada aku. Kerana orang, kerana musim, jadi hamba Ramadan. Maka apa aku buat pada orang ni? Taraktuhu, aku tinggalkannya, dan wasyirkahu, dan sekutunya aku tinggal. Makna semua amalan dia aku tak peduli, tak ada nilai, walaupun asalnya kerana Allah. Sebab itulah syaitan ni pertama sekali dia usaha supaya kita jangan beramal. Kalau kita nak beramal juga, syaitan tak akan putus asa. Dia pastikan kita beramal tapi ada unsur syirik. Kalau kita beramal tapi betul-betul kerana Allah dan niat ikhlas kerana Allah dan jadi pahala, syaitan tak akan putus asa lagi. Apa dia buat? Tak, dia tak riak dah. Memang dah jadi pahala ni. Betul-betul ikhlas.
Lepas tahun dia ungkit balik. Dah jadi pahala dah. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Wahai orang beriman, ini orang beriman ni, jangan kamu batalkan pahala. Dah jadi pahala dah. Pahala sedekah kamu ataupun pahala amalan kamu dengan bil manni, dengan mengungkit, wal azah, dan menyakitkan hati orang yang kita bantu dia. Kadang-kadang dia orang miskin kita bantukan. Lepas tu kita cerita depan orang. Dia tu dulu miskin. Depan-depan orang ramai. Tahu tak kenapa dia jadi kaya? Sebab saya bantu. Dia malu. Sia-sia pahala kita. Setelah berapa lama tu? Kadang-kadang setelah 20 tahun. Jadi syaitan tak akan pernah berhenti daripada mengsia-siakan amalan kita sampai saat akhir. Sebab tu sebaik-baik amalan ialah lupa. Kalau kita buat baik pada orang, yang terbaik lupakan. Tapi yang buat baik itu ingat je kan. Nampak muka dia, ingat baik kita kan. Tapi yang terbalik pula apa dah? Yang kita buat jahat pada orang, mudah lupa pula. Terbalik. Jadi asas nak jadi amalan tu ikhlas dan diterima, apa dia? Allah sebut sifat amalan yang diterima dan insya-Allah kekal pahalanya. Allah sebut sifat al-abrar dalam surah Al-Insan. Al-abrar bila bagi makan pada orang miskin, pada tawanan dan juga kepada anak yatim. Dia kata apa? Bacalah ayat Quran tu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan pada kamu ni betul-betul kerana Allah. Apa bukti kerana Allah? Ini bukti kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa bukti kamu buat bagi makan, buat kebaikan? Semua kerana Allah. Iaitu kami tidak nak daripada kamu. Ahli tafsir mengatakan dia bukan bagi tahu dalam hati dia. Kami buat baik semua ni, kami tak nak pun satu jazaan. Apa makna jazaan? Nakirah. Apa saja bentuk balasan kami tak nak. Yang kedua, wala syukura. Walaupun ucapan terima kasih pun kami tak nak. Itu tanda ikhlas. Mana kalau dia buat baik, dia bagi bantuan 100 ke 500, orang miskin tak ucap terima kasih. Dia tak kecil hati. Dia akan terus membantu. Sebab apa? Saya bukan nak ucapan terima kasih. Saya nak wajhillah. Boleh? Bagi jam besar pun tulis daripada Datuk Fulan bin Fulan kan? Rugi tak? Rugi. Lepas tu bagi hadiah. Dalam hadiah tu kipas angin je tulis. Daripada kawan baik kamu masa sekolah, Fulan bin Fulan. Kenapa nak tulis juga? Itulah tanda tak ikhlas. Bila dia tulis, dia nak orang tahu siapa bagi. Betul? Kalau dia buat kerana Allah, Allah dah tahu tak apa yang dia buat? Tak perlu bagi tahu orang. Ini tanda kita ikhlas. Apa dia? Apa yang tak habis? Oh, tak habis lagi. Oh, ya ni? Okey. Ini surah apa ni? Al-Insan. Okey. Jangan kamu ambil dua Tuhan. Ataupun maksudnya jangan mensyirikkan Allah. Sebab Allah tu hanya satu dan fa iyaya farhabun. Maka iyaya hanya kepadaku. Farhabun, maka
hendaklah kamu takut. Dia iya ya. Bila iya ya kat depan, makna dia lain. Makna dia hanyalah kepadaku, hanya kepadaku kamu takut. Makna apa? Jangan takut selain daripada aku. Bila kamu takut pada aku dan dalam masa sama takut pada orang lain, dia bukan iya ya. Iya ya ni makna hanya kepada aku saja. Kalau hanya kepada aku, iya ya. Kalau hanya kepadanya, iyahu. Iyahu. Okey, kalau hanya kepada engkau, iyaka. Biasa baca dalam Fatihah kan? Iyaka, samalah. Kalau iyaka hanya kepada engkau. Kalau iyaya, ya tu akhir tu hanya kepadaku. Kalau hanya kepadanya, iyahu. Okey. Perasan tak dalam ayat ni? Mula-mula Allah kata apa? Allah berkata, bila Allah berkata, dialah, bukan aku. Kalau aku, kultu. Dia, Allah berkata, jangan kamu ambil dua Tuhan. Kemudian, Allah kata lagi, sesungguhnya dia itu siapa? Dia ni orang keberapa? Ganti nama yang keberapa? Pertama ke kedua, ketiga? Dia. Ketiga lah, gaib kan? Kalau pertama, orang pertama aku. Orang kedua, engkau. Orang ketiga, dia. Jadi sekarang ayat ni Allah kata sesungguhnya dia orang ketiga. Dia adalah Tuhan yang satu. Tiba-tiba Allah kata hanya kepadaku. Faham? Sepatut di sini apa dia? Hanya kepadanya. Sebab atas tu semua huwa. Yang sepatut ayat ni fa iyyahu farhabun. Kenapa? Pasal apa? Ini dipanggil apa? Uslub bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Arab. Iaitu, kadang-kadang dalam satu ayat tu, mula-mula Allah kata dia, tiba-tiba bertukar kepada aku. Supaya apa? Dipanggil iltifat. Nak memalingkan kepada orang yang membaca supaya dia fokus. Dia terkejut. Tadi dia, sekarang aku. Supaya orang yang baca fokus dan terkejut sikit. Kan biasa, contohlah kalau kita baca ayat ni sebelum ni, kita perasan tak pertukaran domain ni? Perasan tak? Jangan risau, sebab orang Arab pun tak perasan. Jadi kita orang Melayu okey kan? Tapi selepas ni kena perasan. Allah nak supaya kita, satu, kita bagi perhatian, fokus pada maksud ayat tu. Bila-bila dengar dia, patut aku, kita bagi perhatian. Satu. Yang kedua, antara hanya kepadanya hendaklah kamu takut dengan ayat hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Yang mana lebih menunjukkan kehebatan Allah dan menggerungkan? Hanya kepadaku. Sebab apa? Bila sebut aku, rasa apa? Dekat. Kalau hanya kepadanya, itu tadabbur. Hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Tengok ayat ni macam biasa tapi tak biasa. Sebab apa? Kebanyakan orang yang non-Muslim tak payah cakap lah. Orang Islam sendiri. Ramai tak yang takut pada Allah dan takut juga pada yang lain? Ramai tak? Mana bukan iya lah. Bukan hanya kepadaku. Sekejap takut pada Allah, sekejap takut pada hantu. Bila kita ditimpa penyakit kan, masa kita jumpa doktor cek kita kan, kita takut doktor bagi tahu penyakit ke kita takut Allah? Kan? Sebab tu tak pergi cek tu.
Kenapa kita... Okey. Satu. Yang kedua, antara kita buat dosa dengan Allah bagi penyakit, yang mana kita lebih risau? Mana kita tak takut pada Allah kan? Kita lebih takut pada penyakit. Sebenarnya penyakit itu nikmat ke musibah? Kalau nikmat, kenapa takut? Kenapa risau? Mulut cakap lain kan? Mulut cakap lain. Apa dia? Kan dah lama tadabbur. Sifat manusia. Ya Allah cakap suruh takut pada dia ni, Allah cakap dengan siapa ni? Manusia kan? Inilah orang beriman. Sebab itu dalam surah Baqarah Allah kata apa? Fala takhshawhum wakhshawni. Surah Baqarah. Cuba terjemah. Allah kata, maka jangan kamu takut mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Ini berbeza sikit. Yang ni Allah kata, hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Yang ni Allah kata, jangan takut pada mereka dan takutlah kepadaku. Sebenarnya maksudnya sama. Kenapa Allah larang dulu jangan takut mereka, baru Allah perintah takut padaku? Yang mana lebih utama? Jangan takut orang ke atau takut Allah? Yang mana lebih utama antara dua tu? Takut Allah kan? Sepatutnya wakhshawni, barulah fala takhshawhum. Betul? Jadi ayat ni salah lah. Ni ayat Quran ni. Macam mana? Kalau kebanyakan orang takut selain pada Allah. Jadi betul lah Allah perintah yang ni dulu, takutlah pada aku. Kenapa takut? Lepas tu baru perintah jangan takut orang. Tapi kenapa jangan takut orang didahulukan? Takut Allah dikemudiankan. Apa dia? Bukan. Itu tadabbur tu. Sebab itulah ramai yang mendakwa takut pada Allah, sebenarnya dia tak takut pun. Bukti apa dah? Bukti contohlah. Kalau dia tengah tidur, bila dengar atas bumbung kan, dia terkejut tak? Bangun tak? Okey. Lepas tu hilang. Lepas jam dengar azan, terkejut tak? Biasa kan? Padahal yang panggil azan tu siapa? Yalah muazzin lah, tapi Allah lah tu. Kan? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Buat dia tahu je. Yang tadi kucing je. Tadi kucing makhluk Allah. Nampak tak? Dalam hati kita sebenarnya banyak lebih takut pada selain pada Allah. Realitinya macam tu. Maka sebab tu ayat ni Allah kata apa? Buang semua dulu yang takut pada selain pada aku. Buang semua. Clear. Takut pada rezeki, takut pada mati, takut pada penyakit. Takut. Buang semua sekali. Barulah masuk dalam hati kamu takut pada aku. Barulah kamu akan jadi kuat dan hebat. Tapi kalau kamu dalam hati tu macam-macam takut, lepas tu masuk dalam hati takut pada Allah, kamu akan jadi penakut. Khususnya bila ada musibah. Betul kan? Ni, kita kalau tak ada kerja kan, atau dibuang kerja, risau tak? Risau kan? Tapi solat lambat seminggu, okey tak? Dia bila solat lambat kan, ada kemungkinan tak Allah buang kita sebagai hamba-Nya? Ada kemungkinan? Adalah. Sebab sifat solat lambat ni ialah sifat solat munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila orang munafik solat malas, termasuklah lambat. Bila lambat tu malas. Bila malas itu ciri-ciri tak takut, tapi bila hilang pekerjaan kita takut. Mana kita lebih takut benda lain selain pada Allah. Okey ke? Saya ada jumpa beberapa orang Cina daripada China.
Saya pun pelik, macam mana ramai ada orang Cina Muslim yang duduk kat sini, tak ada kerja. Tapi happy je. Tanya kerja apa? Tak ada kerja. Suami kerja apa? Tak ada. Yang ni pula kerja apa? Tak ada. Tapi happy, boleh hidup. Ha? Tapi kalau tanya orang Melayu, itulah ustaz, dah lama pening, tak tahu nak apa ni. Bahkan orang Cina tu, bila duduk kat sini, tak ada kerja, lagi happy. Pasal apa? Senang beribadat. Dia kata duduk kat sini seronok, bebas nak beribadat, bebas nak pergi masjid, bebas nak baca, bebas. Tempat dia tak bebas. Tak boleh nak solat, kadang-kadang baca Quran, kalau ditahu oleh kerajaan, ditangkap, dibakar Quran. Jadi dia lebih seronok sebab apa? Bebas beribadat. Beza. Jadi Allah kata buang dulu. Takut pada hantu, takut bangun malam. Kan? Dia sepatut takut tak bangun malam ni, takut nak bangun malam. Wakhshawni. Oh, takut bini. Takut bini yang menakutkan. Okey. Kemudian Allah beritahu kebesarannya. Walahu. Dan bila lahu di awal, maksudnya lain. Saya bagi contoh. Al-baitu lahu. Cuba terjemah. Rumah itu untuknya. Tapi saya terbalikkan, lahu al-baitu. Saya dahulukan lahu. Lahu al-baitu. Cuba terjemah. Beza makna. Yang bawah hanya baginya rumah tu, bukan milik orang lain. Yang atas rumah baginya boleh sambung. Dan bagi abihi, bagi bapaknya boleh sambung. Tapi bila lahu di awal tak boleh. Okey? Jadi macam contoh ayat ni Allah kata apa? Dan hanya baginya ma fis samawat, apa yang di langit-langit, wal ardan, dan di bumi. Apa yang di langit? Apa dah? Bulan, bintang, matahari, semua tunduk kepada perintah Allah. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah berlaku masalah. Semua ikut sistem yang telah Allah tetapkan. Dan apa yang di bumi, tumbuh-tumbuhan, haiwan, di laut, di darat, semua sekali adalah milik siapa? Milik Allah. Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenar dalam ayat ini? Hanya milik Allah, semua di langit dan semua di bumi. Apa yang Allah nak beritahu? Kita semua tahu kan? Semua di langit milik Allah, yang di bumi pun milik Allah. Kita semua tahu. Tapi kenapa Allah beritahu juga? Kita pun dah tahu. Apa yang tersirat yang Allah nak bagi tahu? Kita tahu, tapi tak sama dengan kita menghayati. Kalau kita betul-betul menghayati, semua yang di langit adalah milik Allah, semua yang di bumi adalah milik Allah, sepatutnya apa? Jangan taat pada selain pada Allah, jangan takut selain daripada Allah, dan jangan risau pasal rezeki. Kenapa? Allah boleh cipta 7 lapis langit, semua rezeki, semua hujan, semua tumbuhan, semua haiwan milik dia. Takkanlah Allah tak boleh bagi makan kita seorang? Betul? Sahabat Nabi tak pernah risau pasal rezeki. Allah kata hijrah lah. Tapi kita kadang-kadang tempat kerja kita ada unsur haram. Patut berhenti, tapi fikir
Bukan 10 hari, 10 tahun. Nak berhenti ke tak? Nak berhenti tak? Sebab apa? Kalau berhenti nak kerja apa? Nampak tak? Berhenti nak kerja apa? Seolah yang bagi rezeki siapa? Syarikat yang dia kerja tu. Ramai tak berpandangan macam tu. Akhirnya dia kekal dalam kerja yang haram. Dengan solat lambatnya, tak boleh solat berjemaah. Tak apalah ustaz, saya kalau berhenti ni nak makan apa? Pakcik-pakcik, atuk-atuk kita, mana ada kerja kerajaan? Pernah tak mak bapak kita, atuk kita kena pecat? Pecat apa? Kerja bendang kan? Okey je. Okey, walahu, dan baginya ad-din. Apa makna ad-din? Ad-din ada satu makna dia al-jaza'. Al-jaza' makna balasan. Contoh dalam ayat apa? Din bukan makna agama tapi makna balasan. Contoh dalam surah apa? Al-Fatihah. Maliki raja yang memiliki agama ke ataupun hari pembalasan? Pembalasan. Din yang kedua makna dia agama ataupun ketaatan. Seperti dalam ayat ni. Sama juga lakum dinukum. Itu din makna apa? Agama ke hari pembalasan? Agama. Baginya agama ataupun ketaatan. Ketaatan wasibah. Wasibah ni makna daiman, sentiasa. Hanya bagi Allah ketaatan yang sentiasa, berterusan. Cuba buka surah As-Saffat ayat 9. Ini cerita syaitan yang mencuri dengar wahyu. Bila dia curi dengar, dibalin dengan, direjam dengan bintang, kan? Itu kat dunia. Tapi di akhirat Allah kata azab untuk syaitan ni yang mencuri dengar wahyu, duhuran. Apa makna duhuran? Mereka itu diusir. Walahum, dan bagi mereka azabun wasibun, dan bagi mereka azab yang kekal. Sama juga yang tadi wasiban, ini wasibun, azab yang berterusan. Maknanya dalam neraka ada tak waktu ahli neraka berehat? Allah bagi rehat setengah jam je? Tak ada. Itu makna wasibah. Kita balik pada ayat. Okey, bagi Allah, hanya bagi Allah ketaatan yang berterusan. Makna apa ni? Allah bukan macam Tuhan lain. Kalau Tuhan selain daripada Allah, ketaatan pada Tuhan yang selain daripada Allah, adakah wasibah berterusan? Tak. Kadang-kadang orang bukan Islam ni, dia banyak patung kan. Kadang-kadang dia sembah Lat. Lepas sebulan boring lah, dia sembah Uzza pula. Kan? Kadang-kadang manusia sembah nafsu, kadang-kadang sembah duit, kadang-kadang sembah orang. Tak tetap. Tapi ketaatan pada Allah mesti berterusan 24 jam. Nabi sebut dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata hasanatan tamhuha. Okey. Cuba terjemah. Ittaqillah. Takutlah pada Allah haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada. Jangan dalam masjid je takut pada Allah. Jangan depan orang je, tak. Di mana-mana saja adalah takut pada Allah. Tapi ada kemungkinan tak kita dalam takut-takut terbabas? Ada kan? Ada. Maka Nabi bagi nasihat. Wa atbi'i as-sayyi'ah. Ikutilah sayyi'ah, dosa, dengan hasanatan, dengan amal kebaikan.
Bila kamu terbabas, terlanggar, terbuat dosa, maka buatlah hasanah. Kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Kebaikan tu akan menghapuskan dosa. Tengok rahmat Nabi kepada umatnya. Nabi tahu umat kita ni, umat dia tak lepas daripada dosa. Hebat macam mana pun kadang-kadang, maka Nabi nasihatkan, lepas buat dosa, terus buat amal soleh. Amal soleh tu akan menghapuskan dosa. Tapi janganlah sengaja pula. Kenapa mengepak? Lepas ni nak zikir. Kalau tadi dia syirik, Allah hapuskan yang semua amalan dia kan. Tapi kalau dia bertaubat, dekat dapat banyak. Oh, dia syirik. Lepas tu dia ungkit kan. Lepas tu semua amalan dia terbatal. Lepas tu dia bertaubat. Jadi amalan dapat balik tak? Nanti tengoklah dia akhirat besok. Dia, okey, orang yang bukan Islam, dia buat amal masa dia bukan Islam lah. Contohlah dia infak 1 juta untuk masjid. Jadi pahala tak? Tak. Dia infak 2 juta untuk buat hospital. Dah tak ada unsur syirik pun. Jadi pahala tak? Tak. Tapi bila dia masih Islam, yang dia buat amal kebaikan tu, yang asalnya tak jadi pahala sebab dia syirik kan. Bila dia masih Islam, amal kebaikan tu jadi pahala tak? Jadi pahala. Semua 1 juta yang infak untuk buat masjid, bila masuk Islam, bertukar jadi pahala. Yang asalnya bukan pahala. Satu. Yang kedua, semua dosa dia terpadam macam bayi baru lahir. Untung tak? Jadi bukan Islam yang masuk Islam. Jadi kita haraplah kaedah tu, siapa yang buat amal soleh kemudian dia syirik terpadam, lepas tu dia bertaubat balik, dapat balik insya-Allah. Oh, macam tu okeylah ustaz. Okey, kemudian Allah kata apa? Afa ghairallah, adakah maka ghairallah, selain Allah, tattaqun, kamu takut kan? Tengok kaitan. Adakah patut selain pada Allah kamu takut? Apa kaitan dengan ayat atas? Yang atas Allah kata apa? Semua di langit milik Allah, semua di bumi. Jadi kenapa kamu takut yang lain? Yang kamu takut selain pada Allah adalah milik Allah, betul tak? Jadi pelik kamu takut pada makhluk tapi tak takut pada pencipta makhluk tu. Kan? Okey ke? Kalau tengah tidur lipas masukkan, terbangun tak? Terbangun kan? Tapi dengan azan tak bangun. Pasal apa? Lipas tu makhluk Allah. Kenapa tak takut pada pencipta lipas tu? Okey, saya nak tanya. Allah suruh takut kan? Wa iyaya, tadi wa iyaya farhabun. Lepas tu afa ghairallahi tattaqun. Allah suruh takut pada dia. Wajib tak kita cinta pada Allah? Wajib tak? Okey. Macam mana kita nak gabungkan antara cinta dengan takut? Kita kalau cinta isteri, kita takut tak pada isteri? Takut tak? Kalau kita cinta pada suami, takut tak pada suami? Oh, tak takut juga. Jadi macam mana nak gabungkan antara takut dengan cinta? Kalau dah cinta, kenapa takut? Betul tak? Kalau dah takut, kenapa cinta? Macam mana? Jawab. Takut sebab kita cinta orang tu, tapi kita takut buat
Macam mana kita nak cinta, lepas tu dalam masa sama nak takutnya, lepas tu nak cintanya. Berhati-hati bila buat dosa kita takut. Ha? Bila buat dosa kita takut. Bila buat baik kita cinta. Oh, bila buat dosa takut. Tapi masa buat dosa ada cinta tak? Tak adalah. Kalau ada cinta, kenapa buat dosa? Ya Allah, aku cinta pada engkau tapi nak buat dosa ni. Okey. Ulama menjawab. Dia kata digabungkan antara takut dengan cinta. Kita cinta pada Allah tapi kita takut hilang cinta. Faham tak? Kita takut pada Allah tapi takut Allah murka. Cinta. Boleh kan? Sebab itulah ulama meletakkan syarat bila nak beribadat pada Allah mesti ada dua. Nak beribadat pada Allah mesti ada dua. Satu, mesti ada cinta. Kalau kita beribadat dalam keadaan tak cinta pada Allah, ibadat kita sia-sia. Maknanya kita buat dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, mesti ada rasa ta'zim. Ta'zim ataupun takut. Kalau rasa cinta, bila cinta pada Allah mendorong untuk apa? Mendorong untuk kita taat pada Allah. Sebab apa aku nak taat? Sebab aku cinta pada engkau. Kan cinta tu membawa kepada ketaatan. Sesungguhnya kata pepatah Arab. Saya lupa yang Arab tu. Melayu ni mana? Sesungguhnya orang yang akan cinta pada seseorang pasti akan taat pada orang itu. Itu tanda cinta. Jadi cinta pada Allah mendorong untuk kita buat apa yang Allah suruh. Dan rasa kebesaran Allah mendorong kita untuk meninggal apa yang Allah larang. Bila nak buat dosa, kita rasa kehebatan Allah. Kita rasa azab yang pedih, tak jadi buat. Jadi mesti ada dua. Apa dia? Mahabbah campur ta'zim. Mengagungkan Allah. Semua yang buat dosa sebab tak rasa Allah agung, betul tak? Semua yang buat dosa tu tak rasa kehebatan Allah masa dia buat dosa. Dan semua yang malah beribadat sebab tidak ada rasa cinta pada Allah. Kita kalau cinta pada seseorang, kita pergi jumpa awal ke lewat? Tahu pun. Padahal orang yang kita nak jumpa makhluk ke pencipta? Sampai jumpa makhluk, lewat nak pergi jumpa pencipta. Okey. Ayat ni dia tak lengkap satu ayat, dia lengkap dengan ayat seterusnya. Jadi kalau nak baca ayat 53 kena gabungkan ayat 54. Jadi cukup setakat ni. Ada soalan? Tak, kita tinggal ibadat kerana orang. Itu pun kata Fudail bin Iyad, kalau buat ibadat kerana orang, syirik. Kalau tinggal ibadat kerana orang, riak. Riak. Macam mana riak? Kita buat kerana orang, jelaskan syirik kan? Kenapa solat? Sebab ada datuk kat depan tu. Kalau aku tak solat nanti tak bagi projek kan? Itu buat kerana orang, syirik. Tapi tinggal ibadat kerana orang, riak. Contoh, kita biasa solat sunat. Kita biasa solat sunat. Tapi sebab ada kawan baik, kita tak solat. Sebab apa? Takut. Takut kawan kita kata, kita ni baik sangat kan? Kita pun tak solat. Tinggal solat sunat tu. Ataupun kita biasa ada baca zikir pagi kan? Tapi bila musafir, ada kawan, kita pun tinggal zikir tu. Kerana orang. Riak.
Macam mana boleh riak? Kita perasan orang nak Riak ni ialah dia nak tunjuk bahawa dia tu adalah baik. Jadi bila ada orang dia tak buat kan, dia nak tunjuk bahawa dia tu baik, apa dia? Dia tak beribadat depan orang. Faham? Faham tak? Kenapa tak solat sunat? Takut orang kata dia tu riak. Sebab dia nak beritahu dia tu tak riak, sampai depan orang pun tak buat. Boleh faham? Tengok syaitan. Habis nak buat macam mana Ustaz? Macam biasa. Yang takut buat depan orang ni jarang buat tu. Orang tu memang jarang buat. Kalau dia biasa buat zikir setiap pagi kan, dia tak akan rasa riak langsung dah sebab biasa. Tapi buat jarang-jarang, tiba-tiba ada orang tak buat, memang jarang-jarang buat tu. Okey. Masa khutbah. Soalnya pula kalau yang tolak-tolak Tabung. Sebelum jawab anak tanya, ente pernah tolak tak? Dia ada satu hadis Nabi kata, man massa al-hasa faqad lagha. Siapa yang sentuh batu. Zaman Nabi masjid tak ada kapet. Dia atas pasir kan. Jadi kadang-kadang pasir ada batu. Jadi kadang-kadang sahabat pegang batu masa khatib berkhutbah. Maka Nabi kata siapa yang pegang sentuh batu, dia telah lara. Lara ni termasuklah kemungkinan sia-sia pahala Jumaat dia. Lara. Apa tu? Pegang. Tolak. Yang mana lebih lara? Pegang tu Nabi tak kata pegang berapa lama kan? Mungkin sekedap. Tapi tolak nak tengok dulu. Line clear tak tolak. Lepas tu yang lagi teruk apa, nak keluarkan duit tu. Tengok biru ke merah, takut tersilap. Dia nak dah bajet nak bagi yang biru kan, takut tersilap bagi hijau. Lara. Jadi jawapan dia, tolak tu pun adalah lara. Saya pernah cakap dalam satu masjid dululah. Dan kebetulan masjid tu memang jenis tolak tabung. Lepas tu dia tak tolak. Dia antara sebab kenapa dia tolak masa berkhutbah. Tahu tak rahsia? Lah, dia nak target tolak tabung nak duit. Bila orang dah ramai sangat. Masa khutbah lah. Kalau tolak awal sebelum khatib dapat sikit. Dia kena ada strategi. Jadi sebab tu masa khatib tu orang dah ramai, dekat-dekat nak solat dia pun tolak. Yang lagi teruk ada orang berjalan kan bawa macam yang tangkap ikan tu kan. Ada seorang. Tapi saya perhati dah banyak masjid dah tak ada dah. Dia letak tabung kat pintu je. Okey. Apa dia lakukan? Ada yang nak tanya kat Zoom. Assalamualaikum tu. Okey. Apa beza kalau kita perasan dalam Quran, kadang-kadang Allah guna perkataan takut tu, Allah guna khasyah. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Tadi fala takhshawhum. Wakhshawni, takutlah pada aku. Allah guna perkataan khasyah. Kadang-kadang Allah juga fakhafuni, khauf, takut aku. Kadang-kadang ayat tadi farhabuni. Jadi ada perkataan rahbah, ada perkataan khaufun, ada perkataan khasyah. Tiga-tiga tu secara umum anda takut, tapi ada perbezaan. Kalau khasyah takut berdasarkan ilmu. Dia takut pada benda yang dia tahu. Sebab tu Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Khasyah
Yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Makna dia betul-betul kenal Allah, ada ilmu. Maka guna perkataan khasyah. Adapun khaufun umum. Kadang-kadang khaufun kepada benda yang kita tahu. Kadang-kadang khaufun benda yang kita tak tahu pun. Macam takut hantu. Kita tahu tak hantu? Itu dipanggil khaufun. Takut je. Tengok gelap je takut. Tengok bayang je takut. Itu dipanggil khaufun. Tanpa ilmu. Rahbatun dan lebih daripada khaufun. Rahbatun sama dengan khaufun, tapi dia lebih takut lagi. Dia takut sama ada berilmu ataupun tidak. Itu rahbatun dengan khaufun. Tapi kalau khasyah mesti berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Okey, cukup InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Pukul 10 pagi Dan malam besok tak ada kelas. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل